Hai, salam sejahtera. Kumpulan kami The Persecutors. Hari ini kami akan membentang tentang case rasuah bekas guru besar Sekolah Rendah Agama SRE bagi subjek MPU 3333 Integriti dan Anti Rasuah. Salam sejahtera. Nama saya Edi Dohari. Nomor matriks RURSUN 25000016. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan tentang kajian tertulis. Oke, pengenalan integriti berdasarkan maksud daripada kamus di bahasa Dewan Bahasa dan Perpustakaan edisi 2000. Integriti ialah kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Integriti memberi maksud yang positif dan tidak lari dari kehidupan manusia. Sifat ini membimbing seseorang ke arah kebaikan, keunggulan, dan dihormati oleh orang lain. Integriti ialah kesatuan di antara komitmen sepenuhnya kepada nilai yang dipegang dalam setiap ucapan dan tindakan seseorang, berdasarkan daripada Robert 1994. Oke, mengenai rasuah pula. Rasuah merupakan satu tindakan yang keji dalam melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan pertukaran uang, barangan, istimewaan antara dua pihak yang dengan tersembunyi. Oke, tindakan ini ditujukan sebagai penyalahgunaan kepercayaan dan kepentingan pribadi. Dalam konteks pendidikan pula, rasuah juga berlaku dalam berbagai cara. Sebagai contoh, satu-satunya ialah guru menerima sopan daripada pihak untuk kepentingan dirinya sendiri. Nama saya Fitri Nuragin binti Jasrin, dan saya punya matriks CAD MS 24103 1461. Seterusnya saya akan present pasal saya punya 4 latar belakang case, yaitu di mana bekas guru besar SRE Kamaludin Sahlan didakwa meminta dan menerima rasuah sebanyak 11% daripada nilai proyek berjumlah 164.800.000 dari seorang lelaki berusia 52 tahun. Kes ini berlaku di kawasan di Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, serta sebuah bank di Kota Kemuning. Beliau didakwa di bawah Section 16 Akta SPRM. Dia berlaku pada tahun 2019 Mei hingga 21 April. Terusnya pengenalan case. Pada tahun 2019, Kamaludin Sahlan, seorang guru besar Sekolah Rendah Agama SRE, didakwa terlibat dalam case rasuah, dipercaya menerima uang sogokan daripada pembekal perkhidmatan dan barangan sekolah. Kajian case ini penting untuk meningkatkan integriti dalam sektor pendidikan dan memastikan pengurusan keuangan yang tulus serta bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menilai puncak dan faktor yang menyebabkan bekas guru besar itu terlibat dalam penyelewengan keuangan. Nama saya Syafia binti Boy. Matriks ID saya MS 241031470. Oke, baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini kepada proses pembongkaran case. Oke, di sini terdapat 3 proses pembongkaran case, yaitu yang pertama, yaitu di mana individu yang mempunyai bukti dan menyadari kegiatan rasuah ini telah melaporkan individu yang dipercayai telah terlibat rasuah tersebut kepada pihak SPRM. Proses pembongkaran yang kedua pula ialah pihak SPRM telah mengumpulkan bukti dan kemudiannya menjalankan penelitian aliran uang audit keuangan di institusi yang terlibat. Lepas itu, yang proses pembongkaran yang ketiga, yaitu di mana pihak SPRM juga telah menahan bekas guru besar yang didakwa terlibat dalam kes rasuah ini, dan kes ini kemudiannya dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan. Oke, baiklah, seterusnya tindakan terhadap kes. Oke, bagi tindakan yang pertama, yaitu pihak pendakwa telah memohon agar tertuduh dikenakan jaminan sebanyak RM50.000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan, yang mana menyerahkan paspor untuk simpanan mahkamah dan melaporkan diri ke pejabat SPRM terdekat pada minggu pertama setiap bulan.
Tindakan terhadap kes yang kedua pula ialah mahkamah kemudiannya menetapkan tertuduh dijamin sebanyak RM30.000 dengan syarat tambahan yang dikemukakan pihak pendakwa. Terus, sistem kawalan yang lebih ketat dan latihan untuk meningkatkan integriti dalam kalangan pejabat awam telah diperkasa. Salam sejahtera, nama saya Ahmad Jericho dan nama matriksa adalah RSUN 25000066. Dan sekarang saya akan mula dengan analisis faktor-faktor yang menyebabkan kes berlaku. Yang pertama, pendapatan gaji yang kecil dan rendah seperti Kamaludin Sahlan yang mencari pendapatan lebih dengan cara yang salah. Kedua, mempunyai gaya hidup di luar kemampuan seperti Kamaludin Sahlan yang mengambil rasuah untuk meningkatkan infrastruktur sekolahnya. Ketiga, tahap integriti yang rendah seperti Kamaludin Sahlan yang mempunyai moral dan etika yang rendah. Dan terakhir sekali, adanya ruang dan peluang untuk melakukan perbuatan rasuah seperti Kamaludin Sahlan yang mengambil peluang untuk mengambil rasuah. Seterusnya kita akan berlanjut kepada implikasi kes. Yang pertama, jangka pendek terhadap individu seperti Kamaludin Sahlan yang dikenakan hukuman penjara dan denda dalam bentuk uang. Kedua, terhadap organisasi. Nama sekolah seperti Sekolah Rendah Agama akan tercemar dan ianya akan membuatkan masyarakat hilang keyakinan akan institusi tersebut. Ketiga, dari sektor pendidikan, reputasi sektor pendidikan akan terjejas, khususnya sekolah agama. Orang ramai akan mempersoalkan integriti penjawab awam dalam bidang pendidikan. Kemudian kita akan lanjut kepada implikasi masa panjang. Yang pertama, terhadap individu. Seperti Kamaludin Sahlan akan sukar untuk membina semula kehidupan selepas menjalani hukuman yang diberi. Nama penjenayah akan sentiasa dikenang sebagai pesalah rasuah. Seterusnya, terhadap organisasi, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah agama ini akan mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk pulih. Ketiga, terhadap pendidikan, jika terus berlaku boleh menyebabkan generasi muda masa kini terbiasa dengan budaya rasuah, sekaligus akan menjejaskan masa depan sistem pendidikan. Dan terakhir sekali, kesan terhadap masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap sektor awam, terutama bidang pendidikan, akan terus merosot. Hai, nama saya Elbroes Ronan Inus, nomor matriks RSUN 25000029. Sekarang saya akan bentang tentang bahagian saya, yaitu pengajaran dalam kes. Yang pertama, pendidikan moral dan etika, di mana ia membawa maksud moral dan etika amatlah penting dalam kalangan pejabat awam. Yang seterusnya, ketegasan penguatkuasaan undang-undang. Ini sangatlah penting bagi kita memerangi rasuah, dan langkah yang kita mampu buat adalah menjalankan program seperti perangi rasuah di institusi sekolah. Seterusnya, integriti dalam tugas. Setiap individu, terutama sekali dalam sektor pendidikan, harus mempunyai sikap integriti dan memupuk sikap integriti yang tinggi. Oke, seterusnya kesimpulan. Kes Kamaludin Sahlan pada tahun 2019, seorang guru besar Sekolah Rendah Agama SRE dijatuhi hukuman penjara dan denda setelah didapati bersalah karena meminta dan menerima rasuah daripada seseorang yang membekalkan uang solokan. Kes ini mengingatkan kita bahwa pejabat awam, terutamanya dalam bidang pendidikan, harus mengekalkan integriti yang tinggi. Tindakan tegas terhadap kes rasuah adalah penting untuk membina sebuah masyarakat yang beretika dan adil, serta memastikan kepercayaan orang awam terhadap sektor pendidikan tetap terjaga. Itu saja dari kami, terima kasih.